ada masa saya akan tengok ayat. So kita akan buat pembetulan grammar semua tu lah. Ada masa saya akan abaikan. So mula-mula tu saya akan abaikan dulu. So during the second time kita review benda tu, kita akan baca dia punya ayat, pemilihan perkataan semua tu lah. So hari tu yang ini saya rasa tak ada pembetulan. Saya rasa okey jap. Social distancing involves taking distance from all must comply with the regulations and maintain good hygiene practices to help. Panjang sangat ayat ni. Ada dua kali to enforce physical distancing, lepas tu satu lagi to help stop the spread of coronavirus. Mungkin boleh enforce physical distancing, maintain good hygiene practices in order to help stop. And tu buang. Ada berapa banyak practice kat situ? Satu ke dua? Dua je madam. Physical distancing dengan. Oh okay. So betul lah tadi and tu. Distancing space and maintain good hygiene practices in order. In order to stop the spread of coronavirus. Okay. One of the ways to ensure ni siapa yang sharing ni sekarang? Saya tak boleh tengok. Saya madam. Okay. In order to stop. With the obligations of enforcing atas tadi must comply with the obligations of enforcing obligation tu buang, tukar kepada of, enforce tu tukar jadi enforcing on the ways to ensure. On the way tu salah tu. To ensure. One of the ways kan. Okay. One of the ways to ensure physical distancing can be maintained is to maintain. One of the way cedak S to maintain, to ensure physical distancing. Si bawah maintain lah. No need to can be maintained tu. To ensure physical distancing is to limit the number of customers entering the store and the number of yang lain semua including staff and customers at one time. At any time ke at any one time? At one time ke at any time? Saya rasa at one time. Ayat tu atas tu. All people in the store at any time ke at one time? At one time. At one time. Okay. Including staff. Really? Abang atas. Store human resources. Okay. Regarding the new places that be adapted to all readers. Some places is being in charge to take is being in charge ni tak berapa betul lah ayat ni. Some employees are in charge of kejap. Some employees are responsible. Some employees are responsible to guard the entrance of the store. Okay. To ensure customers follow
social distancing policy. Okay. This will minimize the contribution of each employee to the store as well as termination. Contribution ni maksudnya apa? Sumbangan? Macam kerja dia, madam. Contoh dia angkat barang belakang tapi dia perlu jaga kat entrance depan. So itu maksudnya human resource management. Oh, Yang ni yang human resource management ni. This will not optimize human resource management. Tukar ayat ni, the whole sentence sampai work related. okay. This will not apa tadi? Lupa dah saya apa cakap tadi. Will not Huh? minimize human resources kan? This will not minimize human resource management of the store ataupun of the company. Tadi pakai perkataan store, jadi kita letak terus store lah. Dia satu perkataan supaya senang nak explain. Okay. Store. Human resource usage. Bukan usage. Management kan madam? Management ke delegation? Cuba cari maksud perkataan delegation. Boleh tak pakai dalam keadaan ni? Delegation. Delegation ini madam. Apa dia? Delegation. Delegation, a body of delegates or representative. The action of process of delegation. Delegation. Human resource. This will not help minimize human resource delegation. Will not help minimize human resource delegation of the store. Boleh lah. Saya rasa boleh pakai ni perkataan delegation. Delegation ni ialah bagi-bagi tugas, bagi-bagi kuasa, bagi-bagi kerja. Delegates. Oh. This will not help minimize human resource delegation of the store. Okay. Some employees may need to work extra time to manage both works. Manage different works. Kita tak tahu kerja dia apa. Dia mungkin 2, mungkin 3 kan. So different works lah. And that is useful for the employee. Okay. Number card system. To ensure. Tak boleh guna mula dengan to. Oh. Ayat. Kita tak mula dengan to. Mula physical distancing can be maintained. Tak payah pakai ensure lah. Okay. By apa maksudnya ni? Staff limit the number of customers entering the store. Apa maksud staff limit the customer? Macam dia letak limit, contoh dia 50 orang je dapat masuk ke store tu. Pekerja yang tetapkan ke? Bos dia kot. Oh ya, bos. Can be maintained by limiting by apa perkataan dia, dengan menetapkan dia punya limit jumlah customer yang masuk by setting limit of tak boleh fikir tak saya. By setting limits of customer numbers, tak sesuai. By setting limits of number of customer, ada 2 kali of kat situ.
Ada satu lagi off lagi kat bawah tu. Susun balik nanti ayat ni. Oh, okay. Setting limits, maksudnya physical distancing boleh dikekalkan dengan cara menetapkan limit jumlah pelanggan yang masuk ke dalam kedai. Dan total number of people in the store. And the total number of ayat yang terakhir itu betul. To limit by setting limit to number of customers entering the store. Okay, masukkan perkataan to kat situ. By setting limits to the number of customers entering the store and total number. Okay, customers must take the card with that written number on the entrance counter so the employees will be alert of the number of people that are in the store and must return the card to the when exiting the store. Okay, advantages of card system is the technology is outdated. Bukan outdated lah, dia manual. It is manual and consume too much time. Tak payah letak employee kat situ. Okay. It's time consuming. Baru betul. And time consuming. Time consuming. The disadvantage of the technology is manual and it is time consuming. Atas. Kenapa guys? Tunggah tak atas ya? Tunggah hari sekali ya? Customer also complains that they often forgot to return the card when exiting the store. Okay, boleh. Next. Objective. Objective. To ensure you have reliable and consistent access to the system. Using updated tag tu betul kan? Sekejap. Saya nak cakap dengan anak saya sekejap. Okay. Tag tu kena full name. Technology. Let's do this. Okay, sorry. Sini tengok. Teknologi. So, teknologi, yes. Kita tak boleh pakai short form. Okay, IoT tu kena betulkan IoT yang satu huruf kecil, yang satu huruf besar. Paling senang kamu searchkan dia, Ctrl F, lepas tu replace. Semua yang IoT huruf besar tu semua kena betulkan. Okay. Yang atas tu dekat tajuk tu. Okay dah. Okay. Ingat daripada depan sampai belakang report ni tak boleh pakai short form Okay. Not allowed. Not allowed at all. Managing the time to do work in the store as well. And sekejap. Industry. Okay. Industry 4.0 tu apa? Industry sepatutnya into IR 4.0. Bukan industri. Industri tu tukar kepada IR. IR 4.0. Tahu IR tu apa? Tak tahu. Industry Revolution. Revolution, yes. Kena letak full name dia dulu dekat depan sebelum IR tu. Letak dulu full name dia, Industry Revolution, huruf besar. Semua ayat macam sentence case. Industry Revolution, dalam kurungan dia Revolution 4.0.
space 4.0. Okay, yang belakang tu dalam bracket semua. IR 4.0 tu dalam bracket. In this pandemic, P huruf kecil. Okay. Store human resource. Store human resource merujuk kepada yang sama seperti objektif tapi optimize human resource. Optimize. Optimize maksudnya kita nak guna sepenuhnya tau. Nak guna sepenuhnya human resource. Kita nak guna sepenuhnya tapi bukan dekat kerja yang leceh, kerja yang simple-simple macam bagi-bagi kad tu. Jaga kad tu kerja yang tak produktif. So you want to optimize, pakai sepenuhnya kerja kita supaya kita boleh buat lebih banyak kerja yang lebih produktif lah. Employees will be more flexible managing their time to do in the store as well, and easier time managing customers without having to keep up. Panjang sangat ayat ni, 3 baris ni. Be more flexible managing their time. Okay, ayat flexible managing their time to do work in the store ni merujuk kepada time management. Okay, jadi boleh susun balik ayat tu nanti supaya ada perkataan time management kat situ. Mungkin efficient time management buat employee macam tu ayat lah. Kamu susunlah nanti. Boleh take note dulu kat belakang ayat, take note dulu dekat bawah perenggan tu. Kataan yang kamu boleh gunakan iaitu efficient time management. IENT. Time management. Without having to give out the entry card and reminder. Okay. Efficient time management. So proses nak bagi kad tu, ni benda yang berlainan tau. Easier time management tu. Ayat yang kedua tu sampai ayat ketiga tu dah benda yang berlainan tau. Tadi tu time management untuk kerja. Sekarang ni kita nak reduce unproductive job. Unproductive job tu ialah yang ambil kad, bagi kad tu. Tu ialah unproductive work ataupun job. So you want to reduce unproductive work, macam tu lah. So nanti susun balik ayat tu saya tengok. Saya tak ada idea nak fikir ayat macam mana. Okay. This will reduce the employee physical work need to manage the custom. Okay, so termasuk ayat yang baris termasuk yang ketiga dengan keempat sekali lah, cover balik, susun semula ayat tu. So the whole paragraph for 3.2 you have to rewrite. So nanti susun balik. Okay, nombor 3.3 salah nombor 3.3. Dia kena ada orang lain baca baru perasan. Customers will be more relaxed shopping while shopping, when shopping. Ataupun ayat dia. Without worrying about returning the card before leaving. Okay. Dia bukan tentang relax ke tak masa shopping tau, bagi saya lah. Saya sebagai customer juga kan. Saya rasa kita nak fikir nak bagi balik kad tu dia out of our normal thing that you do bila kita pergi kedai kan. Biasanya kalau kita pergi kedai, mana dia kita ambil nombor lepas tu tinggal nombor. Melainkan kalau kita ada ambil barang, tinggalkan barang dekat kaunter kan, baru kita ingat. So sebenarnya dia di luar daripada normal. It's out of normal things yang kita biasa buat. Dia tak menyebabkan stres pun, saya rasa. Saya rasa tu saya seorang je itu.
Sebab saya memang ada rasa anxious lah kalau alamak aku mesti remind diri aku mesti hantar balik macam tu. Anxious is the right word lah. Anxious mungkin betul. Dia bukanlah stres, cuma yelah mungkin anxious lah akan rasa macam alamak kalau lupa nanti macam mana. Mungkin macam tu lah. So benda tu sebenarnya dia di luar kebiasaan kita. Sebab tu kita rasa nervous. Takut terlupa. Macam tu lah sebenarnya saya rasa. Mungkin boleh susun balik lah ayat pertama tu. The card also can lead to COVID-19 spread because multiple people touching the same card. Betul. May lead. Also, the card may lead to COVID-19 spread. The card may lead. So, can tu buang. May lead to okay. By using the head count system, we will have more day. Siapa day? Customer. Day. Customer. Kalau customer, tulis customer. We will have more confidence when bukan. Yang atas tu tukar. Oh ya. Yang dia dekat atas. Dia dekat atas tu tukar kepada customer, yang bawah tu okey. We'll have more just wait at okay. Sampai anything cukup titik. Because of bla 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 belakang boleh buang. Okay. Sebab kita tahu dah isu dia, kita nak mengelak daripada spread dekat atas tu dah bagi tahu. So kita tak perlu ulang dalam ayat seterusnya. Next. Scope. Okay, untuk scope dah betulkan macam ni cantik. Small store that is still using a card system to count people, the total of people in the store. Small store, total of customer. Tak payah total of people in the store. Letak je the total to count total of customer. Store and ensure customer follow social distancing policy. Okay. User scope. Manage customer report in the system. Use platform to set communication of people. Kalau tengok ni maksudnya kamu akan ada apps, betul? So, okay. Can view the visitor check in and check out history. Okay. Okay, so this is something like MySejahtera punya function lah kan. Cuma dia lebih accurate lah. Betul tak? Cuma dia lebih kepada head count je. Betul. So kita okay lebih kepada nak kira berapa orang kalau masuk je lah. Okay, so user ada 3, sistem admin. Jangan pakai admin, selalu ni saya tegur ni. Admin ialah administrator. Administrator. Setiap kali tu kena alert ni. Pelajar selalu sangat pakai perkataan admin. Security department. Okay. Can check the average customer. Okay, visitor ataupun customer lah. Customer lah. Can see the number of people. Boleh tengok Can view the check-in and out signs. Okay. Okay. Semua okay. 4.2. So be using simple apps and the best display the total of app. App ni tukar kepada application sama dekat atas tu pun sama. Okay. Be using simple application and display the total of person that is total of person in store. Customer. In the store. Okay. That is customer ramai. Is ke
Saya semak balik grammar. Saya pun dah hancur dah grammar ni. System, the minimum requirement is Android smartphones or low spec. Spec short form. Specification. Low boleh pakai huruf kecil, low. System using supervision. Database. Okay. Ikutlah kot. Simple application dengan database untuk display total. Okay, dekat mana display tu? Boleh tak bagi tahu dekat sistem scope ni? Display Dekat LCD. Ha? LCD yang akan diletakkan dekat meja tu. Okay, so boleh letak kat situ lah. Masukkan dekat situ, kat mana akan display. So nombor tu dia akan meningkat, menurun. Kat mana nak tengok. Ya macam tu lah. Okay. Then project significance. Kamu tiga pakai MS Teams ni pakai laptop ke pakai handphone? Laptop. Laptop. Ada install MS Teams dekat komputer? Ada. Ada. Okey. Kalau kamu tengok dekat bahagian saya ada buat group Teams dekat dalam dekat MS Teams tu. Mungkin kamu boleh tengok. Saya rasa kamu boleh tengok dia punya recording, semua recording yang saya buat. Oh boleh. Pernah check? Boleh. Benar. Nanti check lah. Saya rasa ada. Kamu boleh tengok file yang semua yang kita dah discuss sebelum ni. Video semua saya letak dalam tu. Video dia memang ada dalam tu. 5.0 Project significance. The reason for this project is to develop system that will automatically count the total customer in the store in the store by detecting the wave at the IR sensor. Detecting the wave. The wave of the IR sensor. The system will be very helpful to trace the number of people in the store as the database will be recorded. This is to ensure physical can be maintained, staff limit the number of customers. Setting limit to number of customers. Setting limits to number of customers. Entering the store. Two. Setting limits to. Setting limits to the number of limits to number of customer. Entering the store at the total number of people in store using apa? Bergantung ayat tu. Oi. Bebe. Okay. Setting limits to number of customers. Using the application. Using the application, okay. Application ke? Boleh pakai application tu? Customer kena install ke? Bukan customer, staff ni. Setting limit to number of. Okay. Nombor 1 mengekalkan social distancing. Nombor 2 nak setkan limit jumlah customer boleh masuk. Nombor 3 total number of people in store. Jumlah orang. Ni set limit juga. Dia sama. Saya rasa sampai entering the store cukup. Okay. Tik dekat situ. Maintain koma tukar jadi end.
For instance, if the system is implemented in a store database about number of people in the store will be recorded along with the accurate data. Along with the accurate data. Apa maksud dia along with the accurate data? Itu data je. Recorded. Dia macam Sampai sebab ya. Along tu tak payah kot. Okey. Ya, sebab yang pentingnya kita set jumlah jumlah orang je kan. Okay. Okay, along recorded sampai recorded je. Along with the data tu boleh buang. Okay. Always be implemented, bukan implanted. Dekat atas tadi pun implanted juga. Saya puas fikir apa ya? Implanted ke implemented? Implemented. M-E-N. Implemented. I-M-P-L-E-M-E-M-E-N-T-E-D. N-T-E-D. Implemented. By doing so, we can prevent that spreading within the community. Okay. Implemented tadi dekat atas, dekat introduction pun ada kot. Control F lah. Control F, implanted. Control F. Nama je budak IT kamu ni. Saya 5 dah tu. Tu. Betul. Implemented. M-E-N-T-E-D. T-E-D. Okay. Sambung nombor 5. Nombor 6. Literature review dia. Tadi nombor 5 Okay. Nombor 6 ada berapa banyak? Okay, scroll dulu sebab saya nak tengok je berapa banyak rujukan kamu buat. 3 madam. Yang ni 1. Ini Rahman ni 1. Chen Huang 1. Eric Hagana ni 1. 3 3. 3. Ada lagi selepas page 9. Yang ni conclude literature review dia. Okay, conclusion untuk literature review. Okay, bagi saya tengok daripada awal lah. Okay. Daripada awal, daripada yang mula-mula tadi, Rahman tadi. ASF tu tak ada titik Sepatutnya dia ada A.S.F kot. Semua yang macam tu, semua dia kena ada titik kat tengah-tengah tu. S.B. A.S.A.S.F. Selepas semua huruf besar tu kena ada dot. A.S.F. Rahman. F. F. Okay. F. Space Rahman. Okay, semua sama macam tu. Okay. Razak tu tak ada short form. Macam tak. Saya sambung Yaakob Razak dia. Yaakob Razak ke? Dia ada 3 orang. author. 3 author. Okay. Kenapa dia tak buat SBY? Razak. Tak. NRA Ramli. Okay. Non-compliance handling of premises submission post. Vulnerable cases are vulnerable to the possibility of repropagation to the public getting engaging restriction by strategies imposed by encourage lessons to disruptions and losses. However, challenges while ensuring compliance can be a daunting task, especially when dealing with a large crowd. Similarly, states that okay, bila ada 3 orang macam ni, kamu boleh ambil nama Rahman saja, letak saja ASF.Rahman, lepas tu belakang dia tulis @al, ET space AL. No, yang atas tu biarkan, yang bawah ni similarly page paragraph 2.
Kamu buang SB Yaakob tu, sampai tu, buang. Okay, belakang Rahman tu, okay, tulis space, tekan space, ET, space, AL. Okay, space, dalam kurungan 2021. Sebab dia, nama dia ada banyak kan kat situ, nama dia panjang. So, kita buat macam ni. Oh. So, biasanya kalau ada ramai, lebih dari seorang, kita akan pakai et al lah supaya senang. Okay. Oh. Okay. Space, states. Bagi space kat situ. Technical developer, managing compliance applications was reflected by appointing human resource staff for issuing new cards. Tengok, baca ayat dia betul-betul. Kamu boleh guna balik ayat dia dekat dalam explanation untuk objektif. Boleh rujuk balik. Baca ayat dia, diguna ayat dia macam mana. Okay. Kita boleh pakai perkataan yang sama sebab benda ni dia bukan special, bukan dia yang cipta. Jadi kita boleh guna ayat balik. Dia kata appointing humans or staff or issuing cue cards. So tadi kalau kamu kata kita company tu kena letak orang dekat depan tu untuk jaga jumlah pelanggan, nak kira jumlah orang, itu dimaksudkan dengan appointing humans or staff. So dia kena bagi card, itu ialah issuing cue cards. So yang kamu dah cakap tadi tu semua dekat situ lah. Despite produce effective action, proper intelligence is required in keeping resources balanced and proper automation of a product limiting system can be developed by targeting cost and reliability of contactless bi-directional with the control system has been developed and assembled. System is equipped with TFT display and two adjustable IR module development of real-time interface. So kamu punya projek tu lebih kurang sama macam ni kot. Pertain to the TFT. Cuma display hari tu dah reset ke? Saya lupa, baru teringat. Yang kamu nak display dia macam mana? Pakai monitor Pakai ada metodologi yang macam ni. LCD. Okay, LCD. Okay. Nanti kita tengok yang tu. So balik tadi. So Rahman ni dia pakai TFT. So perbezaan dengan projek kamu ialah dia pakai TFT, kamu pakai LCD. Dia ada touch screen. Kamu punya ada tak? Tak ada. Tak ada. So highlight yang itu sebagai perbezaan supaya kita boleh tunjukkan kita bukannya meniru. Okay? Itu penting. Kita bukan nak bagi tahu kita tak meniru orang ni. Kita cuma memperkenalkan low cost kan tadi. Jumlah harga dia lebih murah lah kan. Okay, previous research by Chen Huang in the I huruf kecil in the proposed IoT prototype personal entry and exit bullying audited. Okay, alamak panjangnya ayat ni. Approach, whose output is considered as okay. Raspberry Pi modules are connected with our developed active. Tengok perkataan our. Siapa our ni? Mungkin rujukan mereka. Dia lah. Chen Huang ni lah. With Deer. Deer. THEIR. Deer. Deer develop THEIR. Develop active FPGA for simplified. And develop install the processor software. Okay, saya rasa ni kamu ambil daripada dia punya ni kan. Daripada dia punya report kan. Okay, semua perkataan our tu tukar kepada dear. Dear. Ni ada our lagi. Our IoT prototype. So ada. Our tu semua tukar kepada dear.
Okay, rujukan ketiga. So yang ini pakai Wi-Fi. Ada infrared, FPGA board. Ada central server. Tak ada central server. Gerak ke kanan sikit, saya tak nampak ayat perenggan tu habis. Okay. Gerak sikit. Because high professional. Okay. No cloud or central server required. Wi-Fi. Ada lagi hour kat belakang tu. Okay. Lepas tu yang ketiga. Abhishek Murthy 2. Okay. Abhishek Murthy 2. Nombor 2 tu saya tak faham. Dia ada banyak penggunaan tu, nombor 2 belakang nama dia tu. Nak kena check balik nama dia. And third list 2020. Consider thermopile infrared sensing sensor. Something. Okay, yang ini pakai thermopile sensor. Dengan ada passive infrared sensor. Ni pun ada juga perkataan hour, betul kan? Okay, madam. Nak check balik. Okay, lepas tu so dia punya conclusion dia tu, summary dia tu. Summary tu kena conclude apa beza PIR, RFID, ultrasonic dengan yang sensor-sensor lain. Okay. Masukkan satu table dekat atas tu mengandungi maklumat yang kamu dah cerita kat bawah ni. Tapi madam, table tu sudah dekat metodologi yang masuk kat sini. Sensor comparison. Tak, ini perbezaan sensor. Maksud saya perbezaan untuk yang daripada dia kan ada 3 projek berlainan tu kan. So table tu mengandungi nama 3 projek berlainan. Lepas tu kamu masukkan apa dia karakteristik dia, main karakteristik dia. Contohnya projek 1 ni pakai apa tadi? Tengok atas. Tunjuk kat saya tadi nombor 1 Rahman tadi. So yang kamu tulis main karakteristik dia ialah nombor 1 dia pakai TFT display, 2 adjustable infrared sensor, lepas tu dia pakai touch screen. Apa lagi yang perbezaan tu? Kamu senaraikan dia punya ciri-ciri projek tu. Lepas tu ada ringkasan lah, sebenarnya ringkasan kepada apa yang kamu dah tulis dalam paragraf ni. Supaya senang untuk baca. Okay, madam. So conclusion dia buat dalam table macam tu. Conclusion dia letak dalam table supaya senang nak baca. Sekarang ni yang kamu dah buat dalam bentuk ayat tu jangan buang. Yang itu cerita pasal table je nanti. Tinggal masukkan table je. Okay, madam. Table tu benda yang sama macam yang conclude tu. Bezanya satu dalam bentuk ayat, satu lagi dalam bentuk table. Faham? Okay. Mana sebenarnya pen ni? Aduhlah, matilah, mana hilang. Sekejap. Ada. Saya buka Jamboard sekejap. Whiteboard sekejap. Whiteboard dah dah. Okay, madam. Sekejap. Share whiteboard. Untuk kamu buat table tu. Table tadi. Nampak tak whiteboard? Sekejap. Okay, nampak. Nampak? Saya conteng. Ada whiteboard? Nampak tak whiteboard? Nampak, madam. Okay, so belum, masih loading. belum lagi? Okay, tunggu sekejap lah. Keluar? Tak keluar?
Nampak? Ada Ada. Okay, so kita bagi kepada 3 bahagian lah macam ni. So ni yang Rahman tadi, mana ni? Yang Rahman sini. Dan nombor 2 tadi apa? Kuan Hong. Dan yang nombor 3, nama orang pertama tu apa? Eric Hegnas. Eric, macam ni. So kamu letak nama projek tu dekat atas ni. Dekat nama orang ni, Okay. tulis nama projek dia apa. Ataupun kalau dia ada nama sistem yang di-develop tu, kita tulis kat situ lah nama projek dia apa, nama sistem dia apa. Lepas tu kamu letak karakteristik kat sini. Alamak, tu kena buat mana lain lah. Dia punya karakteristik ataupun dia punya feature pun boleh juga. Feature. So feature dia, Allah, hilang ke? Mana dah? Okay, so feature dia tu termasuk semua yang dia ada lah dalam perenggan yang kamu dah cerita tadi tu, semua dah ada. Cuma tinggal buat short form je. So yang nombor 1 feature dia apa dia pakai? Sorry. Ini ialah display. Display Rahman ni pakai ada dipakai TFT. Yang ini ada display tak? Dia pakai apa? Ini ada display tak? Apa dia pakai? Mungkin dia pakai LCD ke contohnya. Contoh Nombor 2, apa lagi dia punya karakteristik? Sensor. Sensor dia apa? Pakai sensor dia apa, nama sensor dia? Macam ni, ringkas saja, buat yang ringkas saja. Letak Okay, feature dengan dia punya kegunaan ni ke, macam tu lah. Pilihlah mana satu yang kamu rasa penting, kamu letak dalam ni. Sekurang-kurangnya adalah 3 ataupun 4 macam tu. Boleh? Okay, madam. Boleh. Okay, so nanti kamu ambil yang ni. Saya rasa boleh save ni. Saya tak boleh save lah. I cannot save lah. Malam dah cuba dah ni, save tak nak save. Dia minta saya sign in pun tak boleh semalam. Screenshot je lah. Okay. Screenshot je yang ni. Nanti boleh pakai ni. Okay, dah madam. Okay, sambung balik. Present yang tadi dekat nombor. Lepas tu apa tadi? Sekejap. Saya ada call. Sekejap Okay.
Okey dah. Sambung. Okey. Ya. Itu yang metodologi. Mana dia? Saya tak nampak lah. Belum share. Sudah kan? Eh? Belum coba. Okey. Share lah. Okey. Barulah boleh nampak. Macam Mana? Coba. Tak apa, pelan-pelan. Jangan nervous. Tadi yang nombor 6 tadi tu literature review Literature review. Okey, so nombor 7 methodology. Kenapa pakai agile? Devlin. Kenapa pilih agile? Devlin. Hai, Devlin. Kenapa pilih agile? Soalan saya. Okay, just since projek yang kami buat sekarang ni yang merupakan satu benda yang dikira barulah. So kami masih perlukan input daripada user macam mana kami nak improve kami punya produk ni supaya nanti kami boleh sentiasa ready lah untuk for changes. Tak kami bagi satu one go macam tu. Kami sikit satu-satu macam tu. Sikit-sikit. Dia punya flow tu ialah dia tak ada patah balik kan? Flow dia kan? Flow dia sampai review. Lepas tu boleh ulang balik pergi nombor 2 kan? Bukan nombor 1. Lepas review, lepas tu kami dapatkan input daripada user and then kami akan start lagi satu lagi cycle. Kena buat phases lah, by phase lah. Okay. Start lagi dekat planning. Okay, kalau kamu cakap macam tu, okay. Figure 7.11 agak okay. So ni cerita method saja. Saya rasa ada kesilapan dekat penggunaan huruf besar, huruf kecil je lah. Okay, ayat tak apa. Okay, saya nak tunjuk sekarang ni, saya nak tunjuk dekat ayat perenggan pertama, ayat nombor 3. Okay, ni untuk semualah bukan untuk Devlin seorang. Okay, with proper implementation baru betul. With proper implementation, agile is a fast, flexible. Okay. The application software, kenapa ada koma kat situ? Finish the application software, development team ke sambung? Sambung. Okay, ada kesilapan penggunaan huruf besar dekat projek atas tu, garis ayat di atas tu. To deliver a great system for this project, P huruf kecil. Belah kanan sekali. Nampak tak? Perenggan pertama, ayat kedua. Project P huruf besar. P huruf kecil lah. Nick Freeze kan? The first paragraph. Tengok ayat yang kedua tu. Second sentence. It's simple to implement and its effectiveness. Because it's simple to implement and its effectiveness to deliver a great system for this project. Jumpa tak? Madam, saya rasa Nick Freeze.
buat kita tu. Cik dah kan? Hello, ma'am. Sorry. Dah, okey dah. Ada. Biasalah tu. Oh, okay deh. Okey. So, projek tu betul-betul Okay. Okay, next page. What is HR? Okay, motive behind selecting is because of it can be considered as an marketing. Does not, instead of pakai perkataan doesn't, tolong guna does not. Contoh lain macam it's IT apostrophe S. Kita tulis it's, bukan it's tapi it is, sebab it's tu biasanya communication punya bahasa. Kalau doesn't, tukar pada does not. Isn't, tukar kepada is not. Okay, next page. Oh no. Sekejap cakap dengan anak jap. Oh, okay. Okay, phase 1. Ini cuma penerangan tentang setiap phase tu kan. We need to decide what we exactly want. Need to do any problem. Banyak sangat N ni. N. Tu pun sampai 3 kali. Our team needs to decide what we exactly want and need to do. And the problem we try to solve. Need to identify our wants, needs and problem. Tukar kepada tu. Our team need to identify in this phase, our team need to identify, tukar decide, identify our wants, type je terus. Our wants, needs, wants ada S. Wants, needs, needs. Needs, and problem. And problem. Yang lain tu buang. Sampai problem titik. Problem we try to solve. The component ayat perenggan ketiga. Identify the scope of this project, the component that we are going to use. Perenggan ketiga. That we are. The component that we are. Where tu? We are. Ni tak boleh yang macam ni sebenarnya tak boleh. Tapi ramai orang terlepas pandang. Phase 2. Need to be the second step before everything
proceeds with our plan, we need to collect all this. By performing fact finding, effort besar semua tu, fact finding tu, effort kecil semua. Okay. Fact finding such as research and some other ways for us to get the information. Okay. User suggestion. Okay, research. Ada bahagian research. Ini masih lagi bawah phase 2 Okay, ini pecahan bawah phase 2. Okay. So we know what we are dealing with. We are dealing with. Baris kedua. Okay. Way too expensive for the public to use. Okay. Baris perenggan yang ni, baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah, okay. For example, we found that our automatic headcount system has existed. Bukan our, sebab bukan kamu yang buat sebelum ni. That automatic headcount system has existed for quite a long time now. Quite a long time now. Quite kat situ. But it's only implemented in large companies. In large companies. Bukan implemented on the large company. In large companies. Implemented in large companies. Dia buang. And way too expensive for small business owner to use. Public tu tukar kepada small business owner. To use tu boleh buang. Business owner. To use tu buang. The dekat depan small business owner tu pun buang. Okay. Mungkin boleh tambah S dekat belakang owners. Owner. Tambah S. Okay. Tengok panjangnya ayat tu. Tu satu ayat tu. Belum habis lagi tu. Boleh letak owner titik. Lepas tu T huruf besar. 4 baris tu satu ayat. Panjang gila. Macam buat novel lah. Owners titik T huruf besar. This is why the manual, pasti ke tak pasti sebenarnya. This is maybe. Why? Maybe. Okay, next page. Okay. Okay, 7311 sensor comparison. Okay, ni yang kamu cakap tadi Ni perbandingan sensor. Sensor yang kamu pilih, yang mana satu? Infrared sensor. Ada kat dalam senarai ni? Yang macam ni tapi, belum ada. So masukkan sekali yang kamu punya dalam ni. Okay. Lepas tu jangan lupa untuk sebut dalam ayat mungkin sebelum ataupun selepas table ni tentang table ni. Table ni kamu kena cerita. This table is about this table listed out sensor comparison
And our choice of sensor is infrared sensor. Macam tu lah. Jangan lupa. Okay. Next part. Question A. Questionnaire. Okay. So tak ada masalah. However, must require proper question designing. Questionnaire for being medicated proper purpose. Questionnaires can contain the question in open-ended questions. Okay. Okay, 733. Naik atas sikit. Observation. Observe supermarket staff. Okay, kamu kena pilih nak pakai supermarket staff ke, nak pakai store ke, nak pakai apa. Pilih satu je perkataan. Saya rasa mungkin boleh kamu target kedai runcit je, grocery store dekat kampung. Store. Target dekat satu kampung. Pilih dekat siapa-siapa yang dekat dengan rumah tu. Pilihlah apa yang terdekat dengan rumah kamu tu. Apa nama kedai tu. Okay. So, kalau kedai tu contohnya nama kedai tu kedai Pak Abu. Kedai Pak Abu juga. Kedai Pak Abu. So, it is a small grocery store. Jadi, kita tulis daripada mula sampai habis report ni kena small grocery store ataupun small grocery shop. Tengoklah apa perkataan yang sesuai, tapi kena samalah daripada mula sampai ujung. Sebab macam ni, questionnaire ni dia ada supermarket, shopper, tadi ada customer. Customer dengan shopper, dua perkataan berbeza tapi boleh buat orang confuse bila baca. Walaupun perkataan tu merujuk kepada benda yang sama. Sama macam supermarket juga. Orang tahulah tempat tu tempat jual, tapi sebenarnya kamu nak target yang mana satu. Yang tu kena jelas. Faham? Faham. Kalau pilih store contoh dia IMAT dekat poli tu boleh ke mana? Koperasi poli. Boleh? Okay. IMAT tu jimat. Jimat. Oh. Jimat poli, boleh pilih. Contoh je lah. Tapi jimat tu ialah koperasi kan. Small grocery store lah. Apa kita panggil perkataan dia? Kedai runcit. Dalam bahasa Malaysia kita panggil kedai runcit je kan. Tapi in English, apa perkataan dia? Mungkin boleh, instead of supermarket tu bolehlah letak small supermarket. Small grocery store. Grocery store ataupun grocery shop. Grocery retail, tu macam besar sangat. Pilihlah nanti kamu decide dulu apa yang nak buka. So nanti yang supermarket, yang shopper ni semua kena standardize kan. Sebab tadi dekat depan-depan tu semua pakai customer dengan store. Sekarang dekat 7 ni pakai customer pun ada, pakai shopper pun ada, pakai supermarket pun ada, campur-campur. Okay, nanti Check balik nanti. Okay, next 733 dah.
Ada sambungan? Tak, cuba phase 3. Okey. Tak gerak. Tak gerak. Tak gerak. Nampak ke? Belum. Okey. Okey, ada. Okay, phase 3 designing. Because of that, in this design phase we use. Okay, buang because of that in this design phase, buang. Tukar dengan to fulfill this, Katain kajuk kabak sendiri katain. Ini dapat daripada mana ni gambar ni? Gambar app yang Adam yang tu cipta. Kamu dah buat? Ni dah On the way. siap. Adam dah start lah. On the way, madam. Maksudnya yang ni yang kamu buat lah. Ya, madam. Okey, untuk face designing, biasanya kita masukkan yang kita lukis je dulu. Sketches saja. Maksudnya dia belum ada color, dia belum ada icon. Kita lukis pakai Microsoft Word je. Tu untuk designing. So nanti interface ni yang sama ni, kamu kena recreate balik pakai Microsoft Word. So dia kena nampak bodoh-bodoh je. Dia tak boleh nampak smart sangat, dia kena nampak bodoh-bodoh je. Nampak buruk-buruk je dia. Okay, next. Memang kena masukkan design sekali ya? Sketch dia bahagian design kan. So kena masukkan terus lah. Dan memang lecturer cakap kena masukkan terus design ni. Tengok contoh ya, dia masukkan design. Betul. Okay. Kalau lecturer cakap macam tu kena ikut lah. Okay. Arrow tu dia tak ada garis, tak ada arrow Garis tu dia tak ada arrow. Lines without arrow. Ya. Kalau boleh letak arrow boleh? Boleh. Right, cancel, arrow pergi gambar tu. Sebab sekarang ni dia nampak macam benda tu bersambung macam wayar ataupun tiang yang bersambung. Okey, boleh. Nanti tukar. Okay. Pergi pasal ada stop. Okay, dah. Flowchart. Ni flowchart. And we check in yes +1. Okay, kalau no, check out yes -1. Kalau tak berapa faham dia punya flowchart tu ada note dekat bawah untuk madam. When customer come to the store or supermarket, the customer will measure the temperature and and check in. Okay. If the customer's temperature is below, the customer will ask for
If the customer purchase below, okay. Then the staff will ask for the customer to wave on the left side of the check-in. If the customer is done shopping. Okay, sekejap. Okay, saya faham ni punya konsep tu. Naik atas dulu, tengok flowchart. Saya nak kena faham, kena tengok flowchart tu saya kena boleh baca, kena boleh faham terus. Barulah maksudnya flowchart tu betul. Okay. So dia dah scan MySejahtera. So dia hand wave dekat IR punya device. So dia check in kan? So kita naikkan counter kepada +1. Kalau dia tak check in, hand wave tapi tak check in ada ke? Dia perlu hand wave dulu baru check in. So kamu punya check in tu dia tak ada yes dengan no lah. Kalau hand wave tu tak detected dekat bahagian check in, lepas tu dia akan pergi bawah, dia akan check. Lepas tu adakah hand wave tu detected dekat check out? Lepas tu kalau yes, -1. -1. So sekarang ni sensor untuk check in dengan check out tu tak sama. Tak sama, dia ada 2. So nama dia kena check in sensor dengan check out sensor. Hand wave dekat check in sensor, yes. Kalau dekat check in sensor yes, baru kita add +1 kepada counter. Tapi kalau dia tak hand wave dekat check in sensor, dia akan wave dekat check out sensor, betul? Kalau dua-dua pun tak, no hand wave detected. Hand wave detected, jadi tak ada apa-apa jadi. Number juga. So tak ada apa-apa berlaku lah. No change. Okay. Nanti kita tengok Cik Zainal komen apa untuk yang ni sebab yang bahagian no hand wave detected tu saya tak pastilah. Kena cek balik. So kena tukar check in sensor dengan check out sensor lah. Nama tu kena tukar untuk lebih senang faham. Okay, nanti kamu tukar. Okay, next. Check out sensor. Sensor jangan lupa. Sensor jangan lupa. Okay. Lepas tu phase 4 developing. Translated into physical expertise, we start building combining order and provide in this building phase calling SAP project committed okay, software and this base. Software design is translated into source code using MIT in a Java Java programming language JROSA. In the coding phase, all the components of the software are implemented in this phase. The check development team should produce software as good. Yes. Kat software ni ada salah sikit sebab dia bukan Java programming, dia guna code block. Code block tu apa? C++ kan? Code block tu dia adalah memang language dia sendiri, code block programming. Code block? Lah. Okay. So code block programming Check balik semua kalau masih ada perkataan Java dalam report ni nanti. Ada kat situ je. Check dulu. Kamu confident je. Kalau saya jumpa siap. Memang saya bising. Nanti jangan lupa biasakan diri untuk Ctrl F, cari semua, lepas tu replace kat mana yang perlu. Okay. Apa dia madam? Macam mana? Macam nak replace tadi? Ctrl F. Ctrl F dia akan find. Dekat find tu akan ada button untuk replace sekali. Oh, baru tahu. Okay. So dekat replace tu kamu boleh type apa yang kamu nak cari, nak tukar dengan apa. Alright madam. Ada tak? Jumpa tak? Tak ada saya. Tengok saya confident. Okay. So huruf besar, huruf kecil semua kena cari Dia memang sensitif. Case sensitif. Okay, so bahagian testing. Untuk naik atas sikit. Okay. Untuk testing sebab ni belum ada lagi. Ada berapa banyak jenis testing nak kena buat?
3 jenis testing ni. Apa jenis testing? Ada senaraikan tak? Oh, Unit testing, integrated testing, lepas tu system testing. Okay lah, sebab kita belum buat lagi. Okay, next. Apa lagi? Gantt. Nanti dalam report baru ada filter lah, baru ada table semua tu dalam untuk testing. Gantt chart. Hai, 5 Januari. Technical report tu kena daripada awal. Itu dah cakap dah. Oh, Technical report tu daripada 27 hari bulan 9 lagi. oh ya. Yeah. Sorry madam. Memang kita dah buat daripada awal tu. Oh, dia sekali dengan project proposal lah. Daripada awal sebenarnya apa yang kita buat dalam project proposal ni sebenarnya kita akan pakai balik dalam technical report, recycle. I see. Kita recycle je. So nanti tinggal dalam proposal ni kan ayat kita kan is are going to semuanya future tense kan? Ataupun present tense. Nanti dalam technical report semua akan jadi past tense. So ayat kita kena restructure balik supaya jadi past tense. Tapi kita pakai balik yang project proposal punya tu. Lepas tu kita tambah-tambah je tinggal. Alright madam. So jangan sampai terdelete lah proposal ni. Okay. Run lagi. Backup banyak-banyak tak apa. Backup letak tarikh bila tukar. Oh, okay. Proposal ke belakang tu ada tarikh berapa bulan tukar, berapa bulan tukar. Okay. Sekejap. Naik atas balik. Saya nak. Design deliverable, project demo pendek. Okay, develop. Oh, lajunya develop ni 10 hari je. Biar betul kamu ni. Yang mana madam? 2.3. 2.3, 2.5. Dah ada develop tu. Design. Banyak. Sebab pertengahan develop tu dah ada project demonstration kedua. So lepas dia macam ni, dia tak semestinya dia kena putus-putus macam ni. Dia boleh panjang. Dia boleh bertindan. Dia boleh overlap tau. Project demo memang pendek, saya faham. 2.2, 2.4, 2.6 memang pendek. Sebab dia demo saja kan. Tapi kalau bab 2.3, 2.5 tu dia develop problem spec, develop design semua tu, dia akan ambil masa lebih 10 hari saya rasa. Lepas tu dekat bagaimana yang kamu develop sistem kamu? Mana dia? Develop sistem dengan pasang hardware semua kat mana? dia dalam develop problem specification and design. Tu problem spec dengan design je. Problem spec tu yang kamu buat sekarang tu problem spec. Senarai je. Dengan design yang kamu buat sekarang. So nanti nak buat develop tu dekat mana tempatnya? Yang kamu buat software, yang kamu dah buat app sekarang ni, yang dah buat separuh tu, kat mana dia tempat dia? Oh. Kena ada development khas satu. System development, hardware apa? Untuk hardware perkataan dia apa? Bukan development. Preparation. Hardware preparation dengan, bukan preparation lah. Apa yang perkataan dia? Kalau software development. System development. So kena ada part development. Dia bukan semua develop problem spec and design. Kena ada satu lagi, mungkin boleh tambah lebih
Sebab ni bukan peringkat design dah ni. 2.3, 2.5 tu tukarlah. Sebab itu dah cover dekat dalam 2.0 tau. Dah cover dah. So letak 2.3 dengan 2.5 tu tukar kepada sistem development. Kejap buat rekod. Boleh dengar saya? Boleh madam. Okay, call pula. TPA call. Okay. Jadi 2.3, 2.5 tu tukar kepada sistem development. Sistem development dengan hardware apa Hardware tu saya tak tahulah dia punya perkataan tu apa. Saya dah tak boleh fikir dah. Maksudnya kita bangunkan software dia dengan dia punya mungkin system and software development kot. Lebih senang. So you have system and software development 1 dekat 2.3. Lepas tu lagi satu nombor 2 dekat 2.5. Faham ke? Faham madam. Okay. So buat betul sikit je. Okay, yang lain tu okay kot. Present deliverable ni apa Hari tu kot yang apa festival tu. Yang festival project tu. Project festival tu. Oh, okay. Kalau macam tu letak je kat situ project festival kat situ. Presentation for project festival presentation dekat 3.0. Alright. Okay, next. Cost planning. Cost planning dah betulkan yang hari tu. Dah tambah 10.1 mana 10.1 show the cost of hardware project. Mana 10.1 mana? 9.0.1. Kenapa dia ada 6.0? Oh, ambil yang atas tu. Dia jadi atas. Dia jadi Okay. Hardwares. Kalau nak letak hardwares, janganlah letak apostrophe, letak S je terus. Ataupun tak payah letak S. alright. Okay, turun bawah. Sistem software. Website.
Oh, okay. Course dekat free tu letak je open source. Dalam Open source. dalam bracket open source. Open source kan? Open source tu free. Open source ke tak? Tak tahu Adam. Nanti kena check Tak balik. semua Ya. open source dia Ah. free. Kalau dia open source, letak open source. Kalau dia bukan open source, letak je free je. Okey, Mek. Kat mana yang open source, letak open source. TeamSpeak bukan. TeamSpeak bukan apa. Okay. Okay. Next. Conclusion. Okay. Conclusion. To create a more civilized and professional environment. Bukanlah tu more civilized. Memang dah civilized dah kita ni. Tapi sebenarnya motivationnya ialah kamu nak create solution pada masalah ni yang lebih murah. Low cost solution. Low cost solution instead of yang mahal tu lah. Untuk menggalakkan supaya social physical distancing tu boleh digalakkan. And professional environment in the industrial economy. Tak payahlah. Bom sangat ayat ni. Oh. Jesus, overcrowding and okay, this project mata tak berapa nampak ni. This project can help to prevent that problem. Tiba-tiba ayat ni pendek pula. Pendek sangat pula. Patutnya koma. This project can help to prevent the problem. Bukan can help lah. Can help tu macam pasti sangat. Oh. Maybe Maybe. letaklah be may be able to help prevent that problem, this problem. May help, cukup May help. Okay. May help to prevent this problem. So significantly relevant to all businesses and this system should be significantly. Okay, boleh lah. It also can help to maintain the SOP. Maintain SOP. SOP tu apa? Kena tulis dulu nama penuh dia. Sebab kalau first time kita tulis dalam report, kita mesti letak dulu nama penuh dia, baru kita letak short form dalam bracket. Lepas kita dah bagi tahu nama penuh dia sekali, short form dalam bracket sekali, masa mula-mula tu, lepas tu kita boleh pakai dah SOP tu boleh pakai tanpa perlu tulis nama penuh dia. Okay, with enough time and resources, this system can be improvised with proper updates. Okay, boleh tu. Buat tu. So tinggal present je. Okay, bukan social distancing policy, standard operating procedure lah. SOP tadi. Okay, benar. Ke hati je kamu. Standard operating procedure. SOP huruf besar semua Standard operating procedure. PROCEDURE. Okay. Semua huruf besar. Huruf besar dekat depan dia. Standard case. Okay. Okay. So, I think that's all. Nak tengok reference. Format dia. Format reference macam ni APA. APA. Okay. Prototype nombor 1 Prototype for accurate people counting towards energy efficient buildings. Titik. Dia bukan prototype P huruf besar, accurate A huruf besar. Perkataan yang bukan penyambung tu dia kena huruf besar semua saya rasa. Huruf dekat depan. Prototype P huruf besar. Accurate people counting towards sampai tu. Kecuali 4 je yang huruf kecil dekat depan. So sama semualah, semua sama. Yang bawah tu nombor 2 okey pula. Kamu ni. Saya copy paste dari Google Scholar tu, madam. Dia. Okey. Cik mana nanti? Google Scholar. Hang lagi budak ni.
Oh, satu lagi Yang reference. macam ni, madam. Nick. Saya Nanti ambil dari tambah. terus dari sini. Okey. Daripada situ. Okey. So biasanya kita letak dia huruf besar dekat depan tu. Oh. Tak apa, boleh. Okey lah kot. Kalau dah keluar dekat Google macam ni. Okey. So that's all. 4-5 rujukan. Okey, good. Okey. Saya rasa good job. Bagus lah. Madam, untuk yang hari Jumaat tu, madam, kan perlu buat slide ke, madam? Untuk Ya. demonstration dia. Buat slide lah. Buat slide dengan prepare yang ni sekali lah. Dengan report yang sebenar ni. Dalam slide tu tak payah panjang sangat ayat dia lah. Letak point saja. Oh, point saja. Oh. Letak point je. Lepas tu supaya kamu ada banyak benda nak cakap. Sebab kalau kamu letak ayat panjang, kamu dah baca je. So presentation ni kalau baca saja boring lah. Dia sekejap je, madam, 20 minit je. Yelah. Pendek-pendek je lah. Tak payah nak. Table. Yang penting dia kena short and sweet. Dia kena bagi tahu juga pasal software semua tu. Ya, semua kena bagi tahu. Kena bagi tahu tapi dengan sangat pendek. Alright. So, kena betul-betul step lah. Mula-mula betul-betul kena ikut report ni. Bagi tahu masalah dia apa. Okay, sekarang ni objektif dia apa. Betul-betul ikut step. Kena betul ikut step. Barulah penceramah pula penilai tu dia faham apa kamu nak buat. Tapi ada juga setengah tu macam saya jenis tak penyabar. Saya tak penyabar, saya tak suka tunggu daripada mula, saya terus skip masuk ke dalam senarai hardware dengan software terus. Tengoklah Cik Zainal macam mana. Cik Zainal tu terror programming tau. Jangan takut, kalau ditegur tu boleh tanya dia sekali. Kalau dibuat teguran, boleh tanya dekat dia balik. Kalau tak pasti. Okay? Jangan takut. Peluang sebenarnya. Kalau penilai kita ialah programmer yang hebat, peluang untuk kita sebenarnya. Mana tahu dia boleh bagi idea yang menarik untuk kamu. Dengar tu lah. Okey. Itu je kot untuk hari ni. Lamanya hari ni, ya Allah. Terlalu banyak correction. Bayangkan nanti kalau technical report yang last kali, Allah berapa jam lah saya nak kena baca. Pengsan saya. Yang technical report tu dia ambil proposal tu kan, madam? Ya, kita ambil proposal, tinggal tambah sikit je kat belakang. So nak tinggal karang-karang dalam 2 topik. Tinggal tambah 2 topik je lah nanti. Sebab yang ni dah ada. Jangan lupa yang software tadi tu kena buat sketch guna Word untuk masukkan dalam report. Yang gambar tadi tu tak boleh. Yang screenshot tu tak boleh. Okey, madam. Itu simpan untuk technical report nanti. Okey, madam. Okey. Madam. Okeylah, itu saja. Ya, Adam. Yang projek Adam. yang festival projek tu. Sekejap, tak dengar. Festival projek tu kan online kan? Macam mana nak tunjuk software tu? Video lah. Oh, video, bukan present online. Oh, bukan present live. Kamu present live kan? Kamu present live kan? Software kamu kena ada satu device untuk live, satu lagi device untuk tunjuk sistem tu, untuk tunjuk software tu. Kalau software tu pakai LCD, so kamera kamu kena boleh tumpu ke LCD jugalah. Untuk device. Untuk tunjuk device, untuk tunjuk semua alat-alat tu. Paling elok kalau pakai phone, senang nak tunjukkan. Senang nak hala ke mana. So nanti take part lah. Seorang bercakap, seorang control komputer untuk live, seorang lagi jaga kamera macam tu. Kena plan betul-betul lah supaya smooth. Tak apa, panjang lagi masa ni. Pelan-pelan kita pergi. Right, madam.
Ada soalan nak tanya? Ni Setakat ni tak ada. ada Devlin? Ayah. Tak Ada ada. benda kau nak tanya? Dah mau nanya si ada. Adam tak ada. Tak ada madam. Okay. So apa-apa nanti boleh WhatsApp lah. Rasanya tu je untuk hari ni. Terima kasih semua. Terima Terima kasih kasih madam. sabar. Jom makan. Thank you, madam. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye, madam.